Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya Zulkifli Fedul Razak. Zul Razak ada 2 sesi hari ini, 2 jam petang, 1 jam malam. 2 jam ni kita akan mula balik dari topik 1. Dan kalau tanya saya, topik 1 sehingga topik 4 adalah yang paling penting dalam siri perkongsian saya berbanding dengan apa yang kita cerita pasal market. Bukan kata dia tak penting, pasal market dynamic, pasal technical, pasal pasaran penting, tetapi anda yang tu anda boleh cari mana-mana. Teknik anda boleh cari mana-mana. Wassalam Aziz. Kalau tanya saya, 4 sesi kita yang 1 sampai 4 ni adalah yang paling penting, dan sekiranya anda gagal nak buat apa yang kita bincangkan dalam 4 sesi pembentukan minda pedagang ni, apa juga teknik yang anda pakai, anda akan buat kesilapan serupa. Bukannya pasal teknik, bukannya pasal model pasaran, tetapi mengenai sabotage diri. Jadi itu adalah 4 topik kita yang hari ini. Malam ni kita akan ada Follow the Bull Show. Kita cerita pasal kripto, tapi lebih kepada cerita pasaran lah. Sebabnya waktu kita buat yang pasal kripto tu, kita ada teknikal menunjukkan kemungkinan untuk kripto nak naik. Tapi malam nanti kita bincangkan. Jadi petang ni, topik 1, pembentukan minda pedagang atas talian. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal dari peluang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Fedul Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebuah lebih daripada 20 tahun. Jadi sebelum kita masuk dalam topik ni, kita lihat dahulu apa pergerakan pasaran. Kita ada 2 jam, jadi sempat kita tengok pasaran. Kita masih menjangka bahawa struktur di sini, struktur ini merupakan dolar punya move. Kita masih menjangkakan struktur di sini merupakan dolar punya move. Cuma sekiranya ini mempunyai 1618. Yes. Hanya jika dekat sini mempunyai extension, Fibo extension 1618, kita akan tukar kepada yen dynamic. Sementara ni belum, kita masih jangka US dollar, di mana kalau kita tengok internal, contoh US 500 dekat time frame H4, kalau kita tengok sekarang ni berada dalam kawasan 100% ke 1618. Dia dah berada dalam zon berkenaan. Hanya jika ini break 1, 2, 3, break 1618, 4, 5, dan struktur ini akan jadi yen. Boleh? Kalau dia bergerak seperti yang kita gambarkan sekarang, ini adalah US dollar. Movement ini adalah dalam pergerakan diagonal. Okey? Movement dia adalah dalam pergerakan diagonal. Tu beza dia lah. Jadi maksudnya kalau anda nak trade seperti saya sebut semalam, nak trade indeks pada waktu ini, anda akan dapati dia tak ke mana. Dia pergi, lepas tu tak ke mana. It's not going anywhere. Okey? Itu adalah untuk US 500. Mungkin kita dah habis lekuk 5 ni, dah habis dan kita dah memulakan lekuk 4. Boleh tak short dari 4? Tak. Boleh tak long? Tak. Tak ada. Anda tak buat. Dia macam price, kalau anda pakai Ichimoku, dia berada dalam cloud. Tak break cloud lagi. US 30 yang sama, struktur serupa, sama ada kita dah mula melihat pantulan ni ataupun satu lagi low ke bawah. US 100 sama, everything serupa. DEX pun sama. Saya berminat untuk nak short DEX dari 2 ni nanti. Dari 2 ni nanti. Bukan pada struktur sekarang, tak berminat, cuma kepada 2 di sini nanti. Okey? Itu adalah untuk DEX.
UK 100 tak minat nak buat apa, satu lagi low is possible, not tak interested, boleh tak lekuk 4 ni nak trade? Yes, tapi anda tak ada sequence untuk nak trade dia. Ni dah lengkap 100%. Okey, itu adalah untuk UK 100, JP 225 pun sama. Sama ada kita dah memulakan pergerakan ke atas ni ataupun satu lagi low. Tak berminat. Everything, kesemuanya berada dalam area yang kita area 100% ke 1618 ni. Mana-mana indeks yang break 1618 dalam lekuk 3, saya akan tukar indeks kepada saya akan tukar kepada yen dynamic. Sekarang ni tak ada lagi ya. Tetapi dengar, tetapi SPAN 35 pun sama. Kalau anda lihat NZD JPY, Azim, Sunbi, kalau anda tengok NZD JPY sekarang ni, ini dah dekat dengan low di sini. Dah dekat kan? Kalau anda lihat dia punya structure, 4 kepada 4 sini, 4 sini, structure ini tamat. Sebab kita ada full reset. Kita ada full reset. Okey? Kalau NZD JPY break low di sini, anda rasa AUD JPY buat apa? AUD JPY kita tak tukar lagi tau. AUD JPY structure sini kita tak tukar lagi. Tapi nampak tak? Dia pun sama. Ini dah lengkap, break. Ini dah reset. Saya cuma tunggu dia break je. Kalau dia break, kita akan kata 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Dan ini akan jadi 5. Lengkapkan 1. Ini akan jadi 2. Ini jadi zigzag. Kalau ini berlaku, dekat indeks, kita akan tukar yang ini akan extend. Wassalam kini. Faham? Sini kita akan extendkan lekuk 3 dia. Yes. Nampak kaitan dia? Kalau itu berlaku, wassalam Yus. Kalau itu berlaku, US dollar JPY kat sini akan memulakan pergerakan ke bawah. Ya, kita akan buat dia macam ni. Tak ada, atas ni tak ada. Faham? Kalau itu berlaku, kalau yen dynamic ya, US dollar akan sideways. Boleh? Jadi kalau itu berlaku, kita akan tukar balik ini kepada correction yang lebih besar. Jadi itu adalah bukan 4 merah, itu akan jadi 4 yang ni. 4 yang hitam ni. Ataupun 4 yang biru, mana satu lah. Either one. Depends kepada US dollar punya move. Ini lebih cantik kalau kita buat 1, 2, 3, 4 yang biru. 4 yang biru ni. Wassalam Kristianto. Okey? So, apa pun anda tak pergi long index sekarang. Okey? Apa pun anda tak pergi long index sekarang. Apa pun anda tak pergi trade US dollar JPY. Kalau yen dynamic, indeks masih ke bawah. Tu yang saya sebut tadi. Sekarang ni kita masih menjangka dollar dynamic. Dollar dynamic kalau positif, ini pun masih ke bawah, tapi dia ke bawah tak laju. Bukan motif. Dia jadi diagonal. Faham tak Kamarul? Jadi kalau sekarang ni kita tengah lukis dollar dynamic, di mana kat sini biarpun dia 5, dia adalah diagonal. Kalau ini adalah US dollar,
kalau kita ada kat sini yen dynamic, ini akan extend dan akan break 1618. Itu yen dynamic. 4, 5, 1, 2, 3 dan ke bawah lagi. Itu beza dia. 5 tak semestinya terus kita kata sebagai yen dynamic. Kalau 5 tu diagonal, itu masih boleh US dollar. Yes, yes. Kalau ikut cerita NZD JPY, ini dia hampir nak break. Saya dah tukar NJ, saya dah tukar GJ. GJ saya dah tukar. GJ saya dah tukar. Cerita yang tu tadi. Yang lain-lain saya tak tukar lagi. Ya. EJ saya tak tukar lagi. Hujung minggu ni mungkin saya tukar. Maksudnya kita dah lengkap 5 kita kat sini. Ini adalah 1, 2 dan 3. Reset ini perlu berlaku. Reset ini perlu berlaku. Itu menunjukkan recession dan itu menunjukkan bahawa inflasi boleh dikawal. Orang tak belanja, ekonomi tu slow. Tu maksud dia. Inflasi dan harga ini benda normal dalam pasaran. Saya tak tukar lagi. Hujung minggu ni saya akan tukar. Sebab itu jangan pergi buy dia. EJO sampai equal leg bang. Boleh buy. Jangan. Kalau anda tengok yang saya lukis ni, tempat ni, kalau kita tarik Fibo, kalau kita tarik Fibo di sini, ini melangkaui 1618 tau. USDX mengukuh, XXJPY jatuh. USDX naik. XXXJPY adalah sama dengan XXX US dollar darab dengan USD JPY. Okey. Macam ni yang tu. Dia tak direct macam tu. US dollar kuat, US dollar kuat. Jadi kalau ini katalah kita ambil EU. Ni EU. Kalau US dollar kuat, EU jatuh. US dollar JPY, US dollar UJ naik. Betul? Kan ke dia jadi neutral? Kan ke dia jadi neutral? Kalau sama-sama kuat, kalau sama-sama lemah. Itu inverse dynamic. Tetapi kalau EU jatuh dan pada masa yang sama kita ada saham yang jatuh. Tengok saham yang jatuh, UJ naik. Itu maksudnya yen tu tak kuat. Yen tu tak lemah. Yen tak kuat. Yen sideways. Faham? Jadi kalau itu berlaku, UJ mempunyai momentum lebih rendah berbanding dengan EU jatuh. Faham yang tu? Jadi UJ kat sini dia tak pecut. Dia akan sideways. Sideways ke atas, diagonal, bukan motif. Faham? Jadi itu membolehkan untuk yen pair ni jatuh. Baru yen pair boleh jatuh kalau US dollar kuat. Tetapi sebaliknya, kalau pergerakan ini adalah pergerakan yen. Maksudnya yen yang lemah. Yen yang lemah. Ya. UJ naik, yen pair boleh naik hanya jika ni tengok XXX US dollar. Okey, tak payah jelas. Okey, jadi dia tak dapat direct macam tu. Kena tahu adakah dia faktor US dollar ataupun faktor yen. Salah satu akan sideways. Sebab itu tak dapat tengok satu-satu, kena tengok 3. Kena tengok indeks. Dan kita tahu itu movement. Map kita bukan US dollar, map kita adalah indeks. Itu map. Okey, jadi ini kalau ini lengkapkan move dia, kalau kita ikut apa yang kita nampak kat internal ni, ini lebih 1618.
preferably dekat sini buat satu lagi bounce. Sama ada ini bounce untuk 2 ataupun apa pun anda tak trade dia, buy ke sell ke tak. Yen pair anda tak buat apa sekarang. Anda tak buat apa. Okey. GJ kita dah lukis ke bawah. GJ dah lukis ke bawah. Saya tahu dia bounce, but nothing. Okay. Ini adalah 1, ni 2. Anda tengah tengok 1, 2. Dan kita jangka 3. Okay, GJ. UDJPY, hujung minggu ni saya akan tukar. Lain-lain semua yen pair saya akan tukar. Maksudnya, yen pair masih dalam ini. Masih dalam fasa ketiga. Kita masih dalam fasa ketiga. Belum lagi nak masuk fasa 4. Belum. AUD, KJPY pun sama. Ini mungkin jauh lagi ke bawah. Saya akan tengok sama ada dekat US 500 ataupun di sini ada 1618. Kalau sini 1618 maksudnya sini akan buat 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Ni jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ni jadi A. Faham? Kalau even dekat sini saja, ada 1618. Lekuk 3 kat sini ada 1618. Dan ini tak dapat lukis, ini akan jadi motif. Keseluruhan struktur ini saya akan lukis sebagai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ni jadi A. Ni jadi B. Ni jadi C. Dekat yen pair. Dan itu bermaksud indeks juga akan masuk struktur yen dynamic. Ini yen dynamic. Sini je, mana-mana kita tengah tunggu data dia. Kita tengah tunggu data dan kita tahu apa dynamic dan kita trade. Bila ada incomplete. Anda nak trade, masa ni anda trade US dollar. Anda tak trade pair lain. Anda tak trade pair lain waktu ni. Anda trade US dollar. Kita akan trade US dollar dekat 4 ini nanti. Kalau anda nak buat intraday, 4 ini boleh, tapi anda tak ada, anda sedang berada, ini masih, tengok ini berada dalam zone dollar index ni. Tapi kita ada some dollar pair, ini adalah euro US dollar yang sama 1 dan 2. Okey, unless 3 dia break 1618, 4 ni anda boleh trade. GBP US dollar. Sini kita boleh trade. GBP US dollar. 4 merah ni kita boleh trade. 4 yang merah. So, sini belum sampai 100%. Kalau dia buat bounce 4 merah, kita jangka satu lagi low berlaku untuk GBP US dollar, satu lagi low dijangka berlaku sebelum kita buat 4 yang merah. 4 merah kita akan trade GBP US dollar ataupun UCAD. Sebab UCAD pun actually tak ada incomplete sequence, tapi dia dah, rasanya dia dah lebih kan 1618. Ni dah lebih. Okey, jadi maksudnya 4 ni kita boleh trade. Biar dia habiskan pergerakan dia dan dia reset. Maksudnya ini dia break trend line. Ni break. Okey, dan kita akan trade wave 4 ni. Itu adalah UCAD.
AUD US dollar pun sama. AUD US dollar pun yang sama. Ini berada dalam zon. Hampir nak break 1618 ataupun dah break. Tak silap saya dia dah break. Ya. Ni dah break. Jadi 4 ni kita boleh trade. Bukan 4 ni ya. 4 merah. Sebab break dia adalah break minor. Break yang merah. Break yang merah. Jadi untuk dia ada momentum sequence. Momentum sequence dia adalah dalam yang merah. Kalau anda nak trade intraday pun sama. 4 yang hitam ni. Tapi dia adalah lebih kecil. Okay, kalau itu untuk intraday. Tapi 4 saya lebih gemar yang besar sikit lah. 4 ya. New Zealand dollar, US dollar pun sama. 4 ni boleh trade. 4 ni boleh trade. Sebab yang dalam ni obviously lebih daripada 1618. Okay, 4 ni boleh trade. Yang besar dia pun sama. Ini berada dalam, unless 3 dia break, 4 ni boleh trade. Unless 3 dia break 1618. Tak break jangan. Anda tunggu 4 dia, 3 dia break 1618. Dan 4 ni boleh trade. So yang ada adalah AUD US dollar ataupun UCAD ataupun GBP US dollar, antara 3. Okay, gold kalau anda nak trade hari ni, kalau dia ada bounce, anda boleh cari untuk short untuk gold. Sebab yang besar dia masih tak sampai 100%. Kalau dia tak break 100%, maksudnya yang ini. Kalau dia tak sampai 100%, bounce dia 4 ni boleh trade untuk short. Itu shorter term. Tapi kalau nak swing daripada 4 ni ke bawah, 4 ni, 4 merah ni, ingat dekat struktur besar anda dah sampai kawasan support. Jadi shorter term tak kisah. So saya tak minat kepada gold. Silver pun sama. Masih ke bawah. Minyak yang sama. Kita jangkakan masih ada bounce. Ini akan buat 2, 3, 4, 5 untuk habiskan ini sebelum dia buat 3. So itu adalah untuk minyak. Copper, everything dah sama. Ini akan extend, faham tak? 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat yang lain-lain tadi tak complete lagi. Ini akan extend untuk copper. Euro AUD, hopefully dia sampai. Yang saya akan letak blue box pada esok. Dekat sini. Ni nak break ya. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Euro GBP tak ke mana. GBP AUD either high, kalau dia break high kat sini, payah nak trade ini tau. Anda akan jangka dia truncated. Jadi payah nak tarik tempat nak entry dia. Kalau dia break ke atas, seperti yang kita lukis untuk GN. Kita jangka dia sampai sini. Kalau dia break atas. Kalau tak, dia dah habis. Turun ke bawah. GN kita tengah jangka untuk dia truncated. Habis. Ini dalam internal dia adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... sorry. Kita pergi diagram kecil. Nak kira dia. Ini adalah contoh untuk diagonal. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 4. Either dia dah habis ataupun ini adalah 1, 2 dan 3. Diagonal payah. Payah anda nak tahu kat mana. Nak kira dia payah, tak tahu. Yang dapat adalah kepada guna trend. Kalau nak tahu dia ke mana,
Anda cuma dapat buat trend line je. Payah nak tahu. Ni dia boleh habis kat sini turun ataupun dia dah habis. Jadi dan bukan menggunakan Fibo. Jadi payah nak tahu exact tempat dia. Sebab kalau saya tarik Fibo kat sini, ni tak sampai 618 pun. Mungkin dia sampai 618 ke atas. Tak dapat nak kira kat mana. Okay, so basically yang saya betul-betul cari adalah Euro AUD ni. Kalau anda trade di time frame yang kecil adalah AUD US dollar with 4, UCAD with 4, GBP US dollar. Kalau ini buat ke atas, kalau dia buat ke atas. Preferably kita akan trade 4 merah ni nanti. Itu mungkin minggu depan ataupun hujung minggu ni. Okay? Ada soalan untuk pasaran? Anything spesifik yang nak tanya? Saya laju sikit sebab saya nak habis, saya nak masuk topik. Bagi saya topik yang kita cover mengenai pembentukan minda pedagang, itu lebih penting daripada benda ni. Nak tahu buy and sell dia. Hari ni untung, minggu depan rugi balik kan. Bukannya rugi sebab apa, dia buat kerja kartun. Dah untung. Lepas tu dia buat kerja kartun. Faham kerja kartun? Masuk, kita sukalah, trader ni suka, kita suka nak cari signal, betul tak? Sebabnya kalau apa-apa berlaku, bukan kita punya silap. Kita tak nak silap kita. Memang tak ada, dia tak pernah pun silap. Dalam trading tak ada silap tau. Silap dalam trading kalau kita tak ikut teknik yang kita pakai, itu je. Itu silap dalam trading. Tak jaga duit, tak ikut teknik kita sendiri. Itu wassalam kaedah. Kesilapan dalam trading bukannya teknik. Kesilapan dalam trading bila kita tak ikut teknik dan kena stop loss, silap. Bukan. Itu tak ada salah analisa. Tak ada teknik yang 100%. Ada. Anda carilah mana-mana pun. Ni memang confirm. Kalau saya ada teknik yang confirm, kita buat sesi, saya nak anda bagi nombor akaun bank. Semalam dah jadi kartun. Sebab itu, kita habiskan analisa. Anda ada soalan tak apa-apa pasaran? Semua chat pack ni saya dah update. Boleh dapatkan dekat Discord seperti biasa. Malam nanti, tengah malam baru saya update sebab saya ada few things nak buat. Nak record YouTube. Semalam ada record YouTube, ada keluar bunyi anjing. Alah, dah record dah banyak, dah nak siap kan, nak buang bunyi, ada bunyi anjing menyala. Ingat tak dapat tangkap dengan mic? Rupanya dapat. Cuba nak bersihkan bunyi anjing tu tak berhenti. Ya Allah. Dah 5 video saya buat. 5 saya kena buang. Hai, mencabar buat kat rumah. Dah siap dah, ada bunyi anjing. Waktu kita live macam tak ada pula anjing tu. Bila saya tiap kali rekod YouTube kan, ada je anjing tu menyalak. Ya, tu ni. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita yang bagi saya pembentukan